Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi ahli kuasa Masjid Mukim Panji, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 18 hari bulan 10 2020 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1442, kita dapat bertemu dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan satu tajuk di bawah tajuk Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini. Penyakit itu banyak. Dalam kitab yang saya baca ni lebih kurang ada 50 penyakit. Kita ambil satu je, satu penyakit, nama dia Al-Wahan. Mula-mula mari COVID dulu, kita duk bimbang kepada penyakit mari daripada Wuhan. Nah, Wuhan tu hok mari COVID tu. Tapi penyakit kita ni mari atas Al-Wahan. Penyakit Al-Wahan ini penyakit yang meruntuhkan kehebatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang dulu kita memerintah mentadbir berapa juzuk daripada dunia ini. Akhirnya umat ini berpecah, tinggal lagi duailat ataupun negara-negeri yang kecil-kecil saja. Dahlah negeri sudah jadi kecil, mari penjajah pula di zaman kita ni mengecilkan lagi negeri yang sudah kecil. Maka dia bagi juzuk-juzuk, kan, bagi juzuk. Negara Arab telah dibahagi-bahagikan oleh Perancis. Negara kita Nusantara ni mari Belanda, mari British, kan. Kemudian pula kita dalam negara kita pula kita bahagi pula kawal ataupun negeri-negeri. Kerana itu kita tengok dalam Malaysia saja ada 14 buah negeri, 14 pentadbiran. Ustaz kalau nak mengajar kena ada 14 tauliah. Satu negara 14 tauliah baru boleh mengajar seluruh negara. Kalau tidak, sini boleh, pergi sebelah jalan tak boleh. Mana itu dia panggil tidak jadi masalah, itu peraturan. Dia panggil enakmen pentadbiran agama. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya di bawah peraturan ini boleh menyusun perjalanan kita itu lebih kuat. Cuma yang kita nak bincangkan bukan itu. Yang kita nak bincangkan tentang bagaimana negara umat Islam telah dipecah-pecahkan. Dari sudut geografinya, Perancis ambil sebahagian, orang putih lain ambil sebahagian. Khususnya setelah jatuhnya 1924, jatuhnya khilafah Uthmaniyah. Kita kena ingat sejarah itu. Maka bila umat ini dijajah, biasanya manusia ni akan ikut penjajah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kita banyak selawat, kan, walaupun kita tidak ada majlis rasmi, tapi sebut nama Nabi, selawatlah kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan satu majlis ilmu kita berselawat mungkin sampai 200 kali, ya. Kita cuba perbanyakkan sebutan supaya kita banyak berselawat, insya-Allah.
Nabi SAW bersabda, kamu akan mengikuti sanan, perjalanan gaya hidup orang-orang dulu daripada kamu. Nabi tak kata secara umum, Nabi kata shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, sehata demi sehata. Maknanya ikut sengoti, kita kata bahasa Kelantan kata ikut sungguh, main jekal, main dengan hasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, kalau mereka masuk dalam lubang biawak dab, mu ikut juga masuk. Itu dia panggil bandingan yang cukup mantap. Kata Nabi, kata sahabat, qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, hak kita ikut tu Yahudi dengan Nasara. Qala sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi kalau tidak dua kumpulan itu. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini menjadi muqaddimah bahawa kita dulu kepala, akhirnya menjadi ekor. Ikut orang buat. Mari zaman kita ini diperkenalkan satu mazhab baru dalam dunia. Dalam bahasa Arab dia panggil al-aulamah. Arab kata aulamah, dalam bahasa Melayu, bahasa orang putihnya dia panggil globalisasi. Biasa kita sebut globalisasi ni, sebut globalisasi bahasa celek mata buat kita, pasal apa hebat. Baik, kalau kita tanya makna apa globalisasi, siapa nak jawab sini? Makna dia globalisasi itu makna apa? Jawab mana? Ada hadiah. Jawab kalau salah tak kena marah, kalau betul mungkin boleh hadiah. Silakan. Dunia antara masa, tak ada sempadan, langit terbuka lagi, dunia tanpa sempadan. Kata lagi betul belaka tu. Dunia nak, siapa dia boleh sekat langit terbuka, siapa dia tak boleh sekat langit. Atap rumah kita boleh, tapi definisi yang paling tepat sebagaimana kata di Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab At-Tafsirul Munir, kitab fiqhul Islami yang besar tu, orang duk rojok belakang dia sekarang ni. Dia kata makna sebenar globalisasi, orang putih nak suruh kita buat supaya hak dia buat, nak suruh kita makan hak dia makan, nak suruh kita pakai hak dia pakai. Hak ni takrif betul ni. Tuan-tuan kena ingat takrif globalisasi ni. Kita kata hari ni masya-Allah, anak-anak orang Islam duduklah curuk kapur mana pun, pakai dia serupa dengan orang putih duduk di New York. Ada beza? Tak ada beza. Saiz tukar belakang. Mak pakai baju anak, kakak pakai baju adik. Ketak lemak kata orang. Betul tak? Hak cari pun ada tu. Kita zaman dulu kalau seluar cari ni pakai ke tak pakai? Tak pakai. Lah ni pergi beli seluar cari pasal apa? Modern. Kes globalisasi. Orang putih nak suruh kita pakai supaya dia. Ada seorang pendakwah harap menarik tuan-tuan. Dia kata, oleh kerana mereka duduk perli kita, negara Islam ni miskin-miskin, Allah Ta'ala beri kepada dia suka pakaian orang miskin. Seluar cari ni pakai orang miskin. Kalau orang kaya tak pakai seluar cari, tak? Baju tak cukup saiznya orang tak pakai. Tapi jadi kemoden pula buat dia pasal ni. Maka yang kita bimbang, Nabi kata mu berikut juga buat dia. Dia pakai apa kita pakai, dia buat apa kita buat. Na'udzubillah, dia makan apa, ada sebahagian orang ini makan juga. Bahkan kadang-kadang kita yang ada kepiuh atas kepala cotik ni pun makan juga hak dia makan. Dia kata gua ana pelik tu. Dah. Tuan-tuan, bila-bila sampai-sampai balik masjid, berhenti budak-budak jual tepi jalan, jual roti. Ada tidak satu nama roti, nama dia hot dog? Ada. Makan ke hot dog? Bunyi hot dog saya makan, tapi tanya beli roti tu kau mau juga tak? Tengok. Kenapa sampai buta huruf kita begitu sekali? Nama dog ni, kalau mari setuh kita samuk, orang kapuran samuk, dia panggil sertu. Mana kena basuh 7 kali, boleh makan benda tu. Subhanallah. Kalau nak hot juga buatlah hot ayam, apa lagi hot dognya. Itu dia kata sampai peringkat begitu sekali. Nabi kata masuk lalu bewek masuk juga. Pasal lalu bewek kita tu. Makan roti dah buat tukarlah nama tu. Kenapa sampai begitu sekali?
Sekapu pergi duk beli duk urut ke kedai kawan tu jual roti, tak ada siapa tegur sebab dalam kepala kita sudah ada sanan man kana qablakum. Tak usah kira lagi lah anak-anak kita. Nah, kalau ada majlis apa-apa, abah nak makan ayam goreng, tak main tepi jalan tu ada kepala orang tua tu baru jadi. Nah, kalau beli ayam lain tak standard. Nak makan ayam goreng pergi cari restoran yang ada kepala tu ayo. Kena jangan sebut namanya sampai dia meletih gitu. Patut ibu kepala ayam lah situ, ibu kepala orang apa-apa. Ini baiklah para jemaah. Itu mukadimah sekian. Dia panggil musim sejuk ni kena panas sikit. Maka satu hadis lagi, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dalam musnad dia dan Abu Daud dan lain-lain ashabus sunan daripada Sauban. Tuan-tuan tanda, Sauban ni pembantu Nabi SAW yang rapat. Dia kata sabda Nabi SAW, yushiku an tada'a alikumul umam, akan mari satu masa umat-umat lain daripada kita, umat yang bukan Islam, tak kira timur atau barat, utara ke selatan, tada'a alaikum, mereka akan ganyang kamu umat Islam, kama tada'al akalatu ala qas'atiha, seperti orang makan makanan yang kita boleh cobek hak mana kita nak. Kita ni kalau hidangan depan, orang hidang pada kita dipersilakan makan, tu tak marah dah. Nah, nak colek ayam apa boleh, nak lenyek bodu apa boleh. Kita Kelantan tak sebut bodu nampak macam tak jadi dah. Maknanya bandingan yang cukup menunjukkan suatu sikap yang berat. Seperti al-akalatu ala qas'atiha, orang makan boleh makan apa saja hidangan depan dia. Hari ni tuan-tuan, kalau orang putih nak bom negara-negara mana, dia nak bom siapa saja. Afghanistan contoh, dia nak bom, dia pergi bom main-main. Lepas tu esok buat statement, oh kita bom semalam pusat teroris. Pejuang-pejuang human right kok mari gambar, tak ada teroris pun. Semalam orang berkumpul untuk majlis kenduri kahwin. 2 hari lagi lepas, sorry, sepatah tutup file. Maknanya gedebenya dia, lepas dia sorry, habis cerita. Sepatutnya mereka bertanggungjawab lah, berapa orang mati, di mana dia 100,000 seorang kena bayar contohnya kan, barulah kita kata ada harga nilai manusia. Tapi oleh kerana mereka sudah hebat, qala, kata di para sahabat, qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin qillatin nahnu yawma idzin. Allahu akbar. Dia kata jadi gini ni bilangan kita sikit ke masa tu? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum yawma idzin katsir. Nabi kata masa tu bukan bilangan sedikit. Waktu bilangan sedikit ghuraba waktu Nabi. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, Nabi kata bada al-Islam ghariban, Islam itu dimula dalam keadaan orang tak ramai. Tapi tak ramai pun hak masuk Islam masa tu apa dia? Solid, kata orang, mantap iman dia. Masuk Islam hari ni, esok perang. Kita masuk Islam hari ni, esok duk mikir klinik mana nak pergi potong, baru nak potong. Nah, orang lain bukan soal potong ni, potong kepala. Ini mana-mananya zaman tu zaman izzah, zaman kemuliaan. Nabi kata la bal antum yawma idzin katsir, bilangan kamu pada hari itu ramai, walakin takunu ka isail, tapi nilai kita macam buih di lautan, tidak ada kehebatan. Orang tengok orang Islam tak takut, tengok tidak rasa hebat, tidak rasa gerung. Sebab apa? Yantazi'ul mahabatu min qulubi aduwikum, Allah Ta'ala cabut daripada hati orang-orang yang bukan Islam tu rasa gerung kepada kita, tak ada. Tengok orang Islam lekeh lalu. Siapa tu? Orang Islam mundur. Siapa tu? Orang Islam tak ada pendidikan, macam-macam gelaran dia palu atas kepala kita. Dan satu lagi penyakit, wa yaj'alu fi qulubihimul wahan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tak, hati orang kafir tak takut kita, dalam hati umat Islam pula ada penyakit wahan.
Qulna ya Rasul wa mal wahn, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta ke dunia, takut mati, tak mau mati. Jadi bila mari hak ni, kata di para ulama, hubbul hayah ra'su kulli khati'ah. Duk kira nak hidup ni, itulah punca segala masalah. Hari ni hidup tu hidup, duk berebut nak ke kursi pula. Mana? Kursi jawatan yang paling tinggi negara, pakat berebut. Kau orang ni nak, huru-hara habis jadi. Pasal apa? Itulah punca segala yang berlaku. Maka para jemaah sekalian, bila kita letak dalam hati kita ni hubbud dunia, cinta kepada dunia, pada ketika itu akan hilanglah kehebatan kita. Akan hilang kehebatan kita. Sebab apa? Sebab kita akan sanggup melakukan apa saja asalkan dunia tidak tercabut daripada kita. Cuma di sini perlu ingat para jemaah sekalian, kita jangan terlupa kita duduk di mana sekarang. Lah ni kita duduk mana? Duduk mana aja lah ni? Panji. Panji kapur kita. Hak kita hidup di mana? Atas dunia. Jangan marah ke dunia, kita duduk sini. Dunia tak salah. Hak salahnya kita juga cinta ke dia tu kenapa? Itu jadi masalah. Kan? Pasal itulah selalu ana ulang kata-kata hikmat. Bahtera laut kapal duduk atas laut tak jadi masalah. Sebab memang tempat dia duduk. Hak jadi masalahnya kalau air duduk atas kapal. Jadi mana? Tenggelam. Kita duduk atas dunia tak salah, tapi jangan dunia duduk atas kita. Itu dia panggil kaedah. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dia kata hubbud dunia, cinta ke dunia itu ras, punca segala penyakit duduk situ. Maka kita kena duduk di sini. Yang paling takut, yang paling dahsyat tuan-tuan, umat kita ni sedikit demi sedikit kerana dunia, kerana nak hidup senang, kerana kita lupa kepada hakikat asal dunia itu, yang menyebabkan kita kejar sungguh-sungguh. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, tanda ini kejaran yang paling dahsyat, yang paling bahaya. Nabi SAW sebut dalam hadis diriwayat oleh Abu Hurairah, badiru bil a'mali, Nabi kata segeralah kamu buat amalan. Zaman kita ini buat amalan boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada orang larang kita untuk beramal, betul tak? Kecuali Covid mari. Covid mari jadi kita. Sahabat-sahabat kita beberapa negeri, Kuala Lumpur, Selangor, apa lagi? Sabah, kan? Mari pula Covid, tutup balik dia punya masjid, terhad. Kita pun tuan-tuan berdoalah kepada Allah SWT supaya negeri kita ni jangan ditutup sekali lagi masjid. Dia kata kalau jangan tutup, jangan pakat pergi masjid. Siapa dia kata tak lagi masjid kena tutup masjid lah? Kita tak segi masjid lah jadi masjid kena tutup tu. Jangan main, tukar pula kita ni. Pergi masjid untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, supaya penyakit ini dihilangkan oleh Allah. Kuasa Allah Ta'ala yang menurunkan penyakit, dia berkuasa untuk menghilangkan penyakit. Ni kita duk main nak putuskan apa dia panggil merebaknya penyakit, nak hilangkan penyakit dengan ikhtiar yang kita ada. Kita kata ikhtiar tu memang disuruh. Kita diarahkan tadawau, berubatlah kamu semua, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap penyakit tu ada ubat, cuma jumpa tak jumpa masalah. Baik. Fitnah akan datang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti malam yang gelap gelita. Benar kita ni. Malam ni cerah ke gelap? Malam tu cerah ke gelap? Cerah, gelap dah malam tu dah. Tapi kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia beri satu gambaran yang cukup menakutkan kita. Dia kata malam yang gelap gelita. Maknanya malam tu hak tak ada lampu, tak ada bintang, yang tidak ada cahaya, menyebabkan kita tak nampak nak pergi ke mana. Itu lagi dahsyat daripada malam hak biasa, kan?
Setara mana? Tengok Nabi kata, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Na'udzubillah. Pagi beriman, petang kafir. Ataupun petangnya beriman, pagi esok kafir. Maknanya dunia sudah celaru. Kita tidak tahu perkataan kita, tak tahu perbuatan kita boleh menyebabkan kufur, terkeluar daripada agama. Ana selalu syorkan kepada para jemaah, mungkin masjid kita ni sudah baca kitab Mestika Hadis. Baca dah ke Mestika Hadis? Jilid yang pertama dalam bab ruku-ruku iman. Dalam bab ujung sekali, bab kewajipan menjaga iman dan Islam, ada senarai di situ lebih kurang 50 perbuatan dan perkataan yang boleh menyebabkan orang itu terkeluar dari Islam, kena mengucap semula. Dia kata payah kena keluar Islam. Tak payah. Ulama semasa buat bandingan mudah dengan internet. Kita lalu main internet kan, internet tengah duk main-main, tiba-tiba putus line, cabut. Lepas tu kita boleh pusing mula masuk kan. Demikian juga manusia hari ni, paginya dia beriman, petang jadi kafir. Dalam kitab Mestika Hadis, contoh dia buat sangat mudah. Kita kata kita sudah makan, diminta supaya jilat jari kan, supaya jangan duduk basuh gitu ya. Tiba-tiba ada kan, jijik, sunnah ni, sunnah apa lagu ni, kotor, cemar. Orang tu kena minta supaya mengucap semula. Tengok, banyak lagi lah perkataan lain. Kalau masuk dalam bab undang-undang, ini undang-undang potong tangan ni mari mana ni, tak ada tamadun. Tak ada tamadun dalam Quran, jadi tak ada tamadun, maka orang tu kena mengucap semula. Maknanya nipisnya iman tu nipis. Bagi setengah orang dia boleh cakap kafir, petang mengucap balik, atau sebaliknya, na'udzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka jual agama dia semata-mata kerana mata benda dunia. Sambil-sambil duk buat suka-suka dengan kawan-kawan, kita jual agama. Ini peristiwa yang akan berlaku di cukup dahsyat. Dan di antara punca tanda, tuan-tuan, punca hilangnya kehebatan umat Islam ini, punca mari daripada mana? Mari daripada kita tidak lagi betul-betul berjuangkan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Imam Ahmad daripada Ibnu Umar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza tabaya'tum bil 'inah." Bila kamu jual bai'ul inah. Saya tak pasti, mula-mula popular perbankan Islam dulu. Salah satu daripada bank di negara kita ni guna ayat ni, bai'ul inah. Besar dia gantung depan bank. Saya kata bahaya ni. Nabi sebut iza tabaya'tum bil inah. Kita jaga benda tu pula. Debel sangat kita dengan hadis Nabi. Kalimah-kalimah yang syar'i jangan diubah. Tanda, tuan-tuan, kalimah yang diguna oleh syarak jangan ubah. Kalau ubah, tukar dalam kepala kita. Itu bahaya. Macam kita hari ni, riba. Jadi gapo lah ni riba zaman kita ni? Riba orang panggil apa? Interest. Kalau orang tua, riba panggil apa? Bunga. Orang tua kata bunga, orang muda interest. Syarak kata apa? Riba. Jangan tukar. Nak pergi mana tu? Nak pergi ke bank. Berapa? Meja riba sikit. Sedap ke ayat tu. Kalau duk pias tiap tapala mikir 4 kali, riba. Aku jak bodoh lagi dengan imam tu, khatib tu sebut riba haram, tiba-tiba hari ni kita nak pergi ambil riba. Betul. Satu lagi hak tidak ada dalam dunia hari ni, rasuah. Rasuah ada kan? Rasuah tak ada. Jangan pula orang SPRM apa? Tak. Rasuah mana ada? Tak ada orang beri duit kita nak beri rasuah, ada? Hak dia baginya ke apa? Hadiah lagi? Duit kopi, sumbangan dipanggil. Duit minyak. Bohlah berapa pun. Hak sebenarnya rasuah.
Orang tu payah sikit lah, puak kita hak jauh-jauh ni tak main rasuah ni tak. Duit minyak pun tak main. Tapi kalau orang ajak pergi buah, mari kita bicara isu semasa. Penuh kedai kopi. Nah, apa tak atas siapa mari. Malam ni hak mana tak ada kerja, kita pergi ngopak. Apa orang nak mari agak. Kosong meja malam tu. Tinggal dua orang hak kedai berdoa, penganjur pun tak mari juga nak pergi ngopak. Bini dengar tak segi lah weh. Cari neraka kita. Tapi kalau nak pergi buah-buah orang, bahasa sedap. Buah orang tak silap lagi. Isu semasa. Semangat lah lagi dah. Nah, tengok ni. Kita ni para jemaah sekalian, masa itulah lafaz syarak jangan tukar. Hadis Nabi kata iza tabayatum bil ina, bila menjual bai'ul ina ni ada unsur riba di situ. Sebab barang kita ni contohnya kita beli ni. Kita beli cash dengan orang tu. Tapi sebenarnya kita bukan nak beli cash, kita nak biti. Nah. Lepas tu kita jual balik ke dia ansuran. Dengan harga beli 100, dia beli yang kita ansuran 120. Orang sama. Sebenarnya riba. Tapi bila jadi inah, jadi jual beli, nampak macam tak apa. Itu jadi sebenarnya bai'ul inah tu. Mana orang sama, aku jual kamu RM200, ambil biti. Bolehlah dia kes sebenarnya, dia nak butang kita ya. Lepas tu kita beli dengan dia pula 120. Hak 120 tu hak jadi riba tu kita kena bayar 120. Tapi bayar ansur-ansur. Maka itu dipanggil bil. Hak kita naknya wa akhastum aznabal baqar, kamu hidup sibuk dengan jual beli, sibuk dengan tanaman. Wa taraktumul jihad, kamu tidak lagi berjihad fi sabilillah, maka ketika itu sallallahu alaikum zulla, Allah Taala akan campur atas kepala kamu kehinaan, dia tidak akan tarik balik kehinaan itu sehingga kamu kembali semula kepada agama, iaitulah kita kembali berjuang untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini panjang lagi lah. Allahu Akbar. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi gambaran kepada kita nilai dunia. Tuan-tuan tanda, nilai dunia ni mahal ke sikit. Kita sendiri ni Allah Taala sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu mau tengok ke tidak? Berapa kali kita mikir hujung rambut sampai hujung kaki? Mikir dengan tubuh kita berapa kali? Kau sakat hidup ni tak aja kira lagi. Berapa tahun baru hidup? 7 lebih dah. 7 lebih. 70 tahun. Berapa kali dah kira harga kita berapa? Tak aja kira. Baik, kalau orang nak mari beli mata, berapa yang nak jual? Juta jual? Tak beri. 2 mata 2 juta harga. Tu baru mata, tak kira lagi hak jatuh. Berapa ratus juta harga kita ni. Pasal itulah kalau orang nak mari beli-beli lopak-lopak juta tak usah jual lah. Harga kita lebih mahal daripada 1 juta 2 orang nak bagi. Jangan. Maknanya Allah kata wa fi anfusikum, dalam diri kamu, mau tengok ke tidak? Maka di sini Nabi SAW buat bandingan nilai dunia di sisi Allah. Nilai dunia, tanda tuan-tuan. Hadis yang pertama, hakikat dunia, Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallaha janaha ba'udah." Kalau harga dunia ini di sisi Allah Taala seberat sayap nyamuk. Siapa dia gaji timbal sayap nyamuk? Tak aja ni bah. Orang nak pergi $7 tu hati nyamuk. Hati nyamuk. Hak ni sayap. Sayap nyamuk ni tak tahulah penimbang mana hak boleh ukur dia dah. Berat mana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sebesar tu nilai di sisi Allah Taala, ma saqa kafiran minha syarbata ma, nasaya orang kafir tak boleh nak minum walaupun seteguk air. Tapi oleh kerana harga dunia rendah pada tu, maka orang bukan Islam lah yang sedap makan atas dunia ni. Sedap tak sedap dia makan? Puak dia makan belakang. Dia kata di Wuhan segala mak nikah mahabba wa dabba, orang Arab kata
hok mengakak ke hok melopak ke asal ke benate boleh makan belakang buat dia. Tak ada kata apa. Dia kata, boleh. Bukan sakat minum ais tegak. Minum-minum agak bertempayan boleh minum. Sebab nilai di sisi Allah Taala harga dunia ni kecil. Baik. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi hadis yang sahih dalam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah. Hak tadi nilai insya-Allah. Nak banding dunia dengan akhirat seperti bandingnya kita pergi celuk tangan kita dalam laut. Kita pergi tepi laut, celuk tangan akak naik. Banyak mana? Banyak mana hilang air laut dengan tangan kita celuk. Tak terasa apa-apa, maka itulah nilai dunianya. Pasal itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, dia kata apa? Dia kata syurga yang aku sedia untuk hamba aku yang soleh, a'dadtu li ibadil mu'min. Syurga ini tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah dikhayal oleh hati. Lagu mana? Kita jangan duduk mikir lagu mana. Hak kita kena mikirnya lagu mana nak sampai ke syurga. Itu kita fikir. Syurga ni besar tuan-tuan. 8 pintu. Syurga ada 8 pintu. Satu-satu pintu luah mana? Gaji dengar orang ukur luah pintu syurga. Tak dengar. Tanda malah nak suruh dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pintu syurga baina Makkah wa Hajar. Ahli geografi kira lebih kurang 1000 kilometer dalam syurga itu. Kita dengar hak ni bahasa air boleh masuk dah kita. Nah, ulama lain pula kata soal masuk tu kena sapa dulu. Jalan lagi syurga jumpa ke tidak? Nauzubillah. Nah, maka jalan kita nak pergi syurga tidak ada jalan lain kecuali jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah hari ni bila mari 1 Rabiul Awal, sahabat-sahabat umat Islam bergembira pakat tulis belaka Rabiul Awal, bulan yang mulia kan. Macam mana kita nak cinta Nabi, maka para ulama ahli sunnah mengatakan tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikut ajaran dan sunnah dia. Itu tanda cinta. Ini dengar hak Nabi ajar kok berasak dah telinga. Nabi suruh semaya sunat, mari masjid dosa depan, potolo juga tak jadi-jadi. Nah, lepas semaya Isya pakat klik habis ni 2-3 orang semaya sunat. Ceramah 1 jam dah cinta Nabi. Kita kata di mana tanda cinta hakiki? Pasal itulah kata dalam hadis, lau yu'tan nasu bid'awahum, kalaulah semua dakwah orang kita terima belaka, nasai orang akan dakwah harta orang, benda-benda orang dia pakat nak dia belaka. Tapi dakwaan mesti perlu pada bukti. Baiklah, kita bagi satu lagi boleh. Hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad. Tanda hadis ni jarang-jarang kita dengar. Hak lain itu selalu dengar dah. Kalau bab dunia ni dengar. Dan juga Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan hadis ini. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Nabi SAW buat banding, inna mat'ama bani Adam. Tanda tuan-tuan, hak mana boleh tulis sikit biar kita terasa hak kita duduk kejar sangat ni ya bagainya. Baru kenal. Dia kata makanan anak Adam hak kita makan tu ju'ila masalan lid dunya, dijadikan bandingan kepada dunia. Hei, hak kita nak makan ni mahal ke murah? Mahal dah. Tamu-tamu kalau makan di hotel besar-besar pula. Mahal makan ni kau mahal pinggan. Hak sebenarnya mahal bekah kali ni, mahal tempat duduk. Nabi buat apa dengan minum hak kita beli, oi mahal saya. Satu sebiji kek dia beratus harga, dengan perhiasannya, dengan icing ke apa nama, bunga-bunga. Tengok zaman kita kecil dulu lah, muda-muda dulu suka benar kalau pergi raya rumah orang kaya-kaya ni. Kita tak boleh sebut lah rumah orang kawasan mana. Pergi kat kek besar atas meja, nyo tuduk
Enggak gitu, hot tu lah nak makan aje dah. Allah enggak. Ayuh ngemok enggak puas narik. Malu kau orang aje dah. Buat besar-besar tu duk. Patut kita belah lari gaya ni. Allah nyanyuhnya. Nak ajak banding dengan dunia ni. Maha yang tak nak belah. Dia kata aja ketiga baru kita belah. Tak siapa nak mari tu. Kek pun nak pasi tu. Nabi kata, comelnya perhiasan. Mahanya menu yang kamu makan, yang kamu minta, yang kamu buat. Hak tukar syekh pula daripada pagi pas tengah hari duduk masak. Fanzuru ila ma sayasir. Mu tengoklah makananmu tu gapo dia jadi akhirnya. Hai, gua nak bang sedap hari ni. Kayak kita tanda hawam ramai-ramai sebelah kiri kanan. Gua nak alik demo bang sedap. Gua nak. Orang sebelah kata makan di hotel malam. Ada gitu. Kau badi kuahnya belakang tak? Tak ada apa. Hazad dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan itu dijadikan bandingan bagi dunia. Kita kata masya Allah tabarakallah. Pasal itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah makannya kita tu yuqimna sulbahu, untuk nak menguatkan tulang belakang kita ni, biar kita boleh ibadat, biar kita boleh berjalan, biar kita boleh ibadat Allah SWT, supaya kita buat. Allahu akbar. Baiklah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia orang yang disayangi oleh Allah? Tanda tuan-tuan. Orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah orang yang Allah jaga kita daripada terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia, sehingga melarakan kita daripada membuat persiapan ke akhirat. Jangan pula malam ni balik kereta tinggal habis dah tepi jalan. Gua nak tinggal, ustaz kata zuhud dunia berlaku ni. Jangan jalan kaki balik. Esok mari cari pula. Ingat waktu anak di pondok tu, ada seorang ni, dia panggil lebih semangat. Mari-mari tu jumpa dengan tuan guru nak mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Patut tinggi darjat kitab ayat ni besar kali ni. Tok guru kata jermiah kena dah kau. Tak ada kira dah, nak baiki hati ni. Enggak nak baiki hati pun nak baiki juga kepalanya biar faham dulu cakap ngaji. Ihya ni siapa dia, bukannya mudah-mudah. Tak ada 2 hari bertabur bawah pondok dia. Teh susu jatuh, melo jatuh, dia kata dunia berlaku ni. Kata sudahlah. Jawab dia ustaz kita, kupu molek kupu tak sipes tepat. Tak ada 3 hari mari cari pula ni. Pasal dia ni awal lebih ni, tak si dunia awal-awal. Kita bukan lagi tu cara berinteraksi. Kita kena betul channel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yahmi 'abdahul mu'min minad dunya. Allahu akbar. Dengar. Allah Ta'ala bila sayang kepada kita, maka dijaganya kita daripada terperangkap dengan pengaruh dunia. Wahwa yuhibbu, sedangkan kita sangat gemar nak pada dunia. Allah Ta'ala sayang pada kita, dia jaga kita. Kama tahmuna maridakum minat ta'am wa syarab, sebagaimana kita jaga orang sakit kita, makan minum dia kita jaga. Sakit apa pakcik ni? Darah tinggi, kita tak bagi daging ke benda-benda masin tak. Tu ayah mun sakit kecil manis tu, kelih orang mari buah mata kucing ke apa, awal lagi kita pergi sembunyi kat dapur. Dan tengok orang tua tu nak 3 butir naik darah, naik gula esok. Maknanya bandingnya bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, maka dia letakkan dalam hati kita ni, dia panggil sifatuz zuhud, sifat zuhud, tidak cinta kepada dunia. Dunia mari ambil, tapi kalau dia tak mari jangan dikejar. Itu dia panggil sifat apa? Sifat zuhud. Apa makna sifat zuhud? Siapa dia boleh hurai sifat zuhud? Anca kata. Apa makna zuhud? Hak kita duduk dalam kepala selama ni. Pakai baju serebeh, kereta tak basuh, kau lagu mana zuhud? Anca kata nak dengar sekali. Tak temu. Bahasa Kelantan tulis tak temu dah. Kemah. Maknanya zuhud ni, dia duduk di mata kita, dia tidak duduk di hati. Itu yang marahnya. Orang tidak semestinya zuhud ni mesti selekeh, serebeh dipanggil darauj lah, tak syarat. Berapa ramai sahabat-sahabat yang dijamin ahli syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang kaya. Tak syarat. Tapi kekayaan itu duduk di mana? Sekadar duduk di tangan, tidak duduk di hati. Allahu akbar.
Pasal itulah Nabi kata, man kanatil akhirati hammahu, siapa dia Allah Taala jadikan akhirat itu menjadi agenda besar hidup dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan dalam hati dia. Tengok orang tak tamak, tapi dia menega pagi berniaga, ambil duit orang, petang sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Tengok pokok Arab ni, tanya dia berniaga, oh tak mudah berniaga. Mesti haji, itu pergi bulan Ramadan. Tukar watak kita. Kalau dia ajak makan, kita berhenti tak makan, dia marah. Nah. Kau tak ajak pergi buka puasa di Masjid Arab. Macam mana pengalaman kita? Oh, berebut nak jamu. Kalau pergi musim haji, jangan jumpa, panggil itu. Banyak ke jumpa toke saja. Toke itu juga jamu pun. Maknanya kita kata mereka ini ambil untuk beri, ambil untuk dia bagi. Mana rezeki orang miskin ni lalu ke tangan kita ambil, alhamdulillah. Tapi ingat molek, wa man kanatid dunya hammahu, siapa dia dunia dalam kepala otak dia, duk mikir dunia aja. Allah Taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah Taala jadikan kepakiran dia duk celah mata dia tu. Tengok orang tomok nak berlaku, berdeki dengan orang dia ni susah. Ini dipanggil bahaya kita. Maka siapa-siapa yang Allah Taala sayang, Allah jaga kita dengan dunia ni supaya seperti kita tidak tidak tergerak nak pergi cari benda yang lebih-lebih. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, apakah sebab manusia ni jadi cinta kepada dunia? Ataupun kita ambil mazahir, tanda mazahir ni dipanggil fenomena, tanda-tanda orang itu cinta ke dunia. Kita nak teh kita ni kena ke tak kena. Tanda yang pertama, mereka ni berterusan, tak kira lah halal haram pun nak semacam. Itu tanda dia. Halal ni ambil, tak berapa halal hak ni. Saya tanya ustaz lain, kok ada pandangan-pandangan. Masa jenis nanya pandangan, oh ustaz tu mana reti. Orang lain kata boleh tu. Dia panggil dalam bahasa kapur, teruk semua nak suruh boleh. Kalau salahnya ustaz backing sikit, tak boleh tanya dia tu. Haris macam dia ni. Kita hak baru, kita tanya hak backing tu. Baru kita tak berani buat. Dia tanya hak mudah-mudah, dia nak tanya apa, dia jamu ustaz tu dulu. Kenyai molek, mana ustaz agak jauh saya kita ni jadi molek ni. Ustaz kata ambil lah dulu. Dah. Kalau nampak tak apa jadi kat kita topak ni. Boleh ke dia. Mungkin jangan mudah nak kata mana ni. Tanda yang kedua, talabud dunya bi'amalil akhirah. Kita mencari dunia dengan amalan akhirat. Ini kita takut lagi ni. Ingat baik-baik. Kan? Kata di Syekh Al-Fudayl bin Iyad, seorang ulama salaf, dia kata kalau aku lud dunia, aku ambil dunia ni dengan kerja-kerja hak biasa, tak ada masalah. Hidup menyanyi ke lebih baik daripada aku ambil dunia dengan makan agama. Ini bukan. Itu dia panggil menjual agama. Pasal itulah kita tengok hari ni laku jual agama ni. Sekarang ni macam-macam produk-produk sebutnya marah orang pula penak kita. Maknanya yang pentingnya kerja akhirat jangan jadikan bahan dagangan untuk dapat dunia. Itu kita kena pakak, dia panggil muhasabah lah. Yang ketiga, tanda-tanda fenomena cinta yang ke dunia yang ketiga, sebagaimana kata di Muaz radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar dia ke Yaman, Nabi pesan iyyaka wat tana'um, janganlah kamu terlalu bermewah-mewah. Jangan mewah. Mewah dari sudut keadaan kita hidup mewah lah, senang gitulah kita kata. Melampau sangat mewah, sahabat mereka hutang sana sini, itu juga mewah. Tapi kalau kita ada harta sungguh banyak, Allah Ta'ala larang kan, dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat yang ada tunjuk. Sebab itulah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Ta'ala bila dia beri nikmat kepada hamba dia, dia suka tengok kesan nikmat itu. Dia ni kaya. Macam mana kita tengok kesan nikmat? Pagi, petang, siang, malam ada je depan rumah dia tu orang yang pakai miskin mari duk minta bantuan. Itu dia panggil tanda nikmat. Tapi kalau duk sekeliling rumah dia tu security ada,
Tak pada dengan orang anjing lagi tunggu. Nah, itu tidak ada kesan nikmat. Itu terkurung dari nikmat yang dia tidak mendapat manfaat untuk akhirat. Nauzubillah. Allahu akbar. Hei para jemaah sekalian, yang keempat, tanda hubbul mal, cinta kepada harta, cinta kepada pangkat dan kemasyhuran. Ini juga tanda-tanda orang cinta kepada dunia. Baik, kalau kita hurah ni panjang pula. Kita ambil lah sebab-sebab. Sebab-sebab kenapa manusia boleh cinta ke dunia. Tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala hiaskan dunia ni sebagai satu perhiasan. Kita kelih dia suka comel lah. Jadi payah nak lepas tu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta benda, anak pinak kamu itu perhiasan dunia. Kita suka kalau anak kita comel, anak kita cerdik, anak kita hebat, Allah sukalah. Tak boleh kata apa lah. Tak ada balik rumah lagi. Boleh siji anak berapa A tu kok Facebook lalu masuk. Oh, anak saya hebat. Dia gambar anak dia seorang je hebat kali. Suka menyuruh. Oh, kalau dia kata suka nak menyuruh dia. Tak apalah nak menyuruh kat seorang lah. Dan mereka boleh sungguh. Tapi kita kena ingat bukan anak kita seorang yang cerdik. Pasal itulah kita jangan lebih-lebih sangat. Ini tanda-tanda orang suka ke dunia, suka nak menunjuk-nunjuk apa yang dia ada. Jadi dunia itu sendiri perhiasan. Yang kedua, hati kita memang cenderung kepada dia. Kepada dunia ni memang hati cenderung. Kata Nabi SAW, tanda ni, minta maafnya orang-orang lama-lama. Nabi kata apa? Qalbu syaikhi syabun. Hati orang tua masih muda dalam dua perkara. Apa dia? Yang pertama, hubbul aish, suka cinta kepada dunia, kepada kehidupan dunia, dan cinta kepada harta. Pasal itulah kita hari ni tak ada orang jemung, orang beri harta tak siap ambil. Ada ke tak ada? Berapa orang pakcik? 80. Ni ada duit sikit ni, boleh lagi. Tak. Kalau ajak makan tak apa dah, patai banyak. Tapi kalau bak harta boleh. Kalau pangkat boleh lagi. Pasal itulah kita tengok hodok berebut pangkat ni atas dunia ni, orang tua ke orang muda? Jangan sebut berapa umur. Kita tak mau sebut orang, tapi ibrah. Nabi kata qalbu syaikhi, hati orang tua ni masih muda ketika dalam berebut harta dunia, berebut pangkat kedudukan. Dia tak akan tua buat dia. Kita orang tua kita ni, kita berebut sarpan. Boleh ke tak boleh? Yang hidup mikir hal yang payah. Kita mikir hal kita. Boleh ke tak boleh? Hati kita ni muda untuk beribadat. Ni tak tahannya waktu pergi pasar pagi, jalan molek-molek. Waktu nak pergi masjid tokak selalu. Warna tu ayah maya tu atas kursi tu. Allah, sakit pinggang. Pagi tadi nampak duk tawah, tengok orang jual obat boleh tu. Caca duduk situ boleh. Ini masalah kita ni. Ingat molek. Kalau ada hak maya atas kursi, minta maaf, itu orang sakit. Yang kita bimbangnya je ni, pikul kursi boleh, semaya duduk atas kursi pula. Na'udzubillah. Macam itu dia panggil. Pasal itulah arwah ayah kita ni rahimahullah taala, hak mana kenal dia, doakan dia. Dia kata umbuknya tak tua. Kenapa dia? Umbuknya tua tak tua? Nya orang tepi laut ni, nya saja ni bergelelok patai dak. Umbuk dia hijau. Kalau tua mampu dah pokok tu. Dia main umbuknya tak tua. Maknanya kita nafsu kita ni tak tua, muda sama. Kalau tuan-tuan pergi negeri Arab lah contohnya, tengok orang tua bawa budak, jangan tanya cucu, ni marah dia. Kata hak nombor berapa ni? Dia kata baru nombor 25. Mengikut kota pak sama tu tak ada. Orang tua memang. Baik, cerita orang tua tak habis dah kita. Di antara sebab-sebab lagi mencintai dunia, maknanya kita terlupa bahawa kita dunia ini adalah merupakan tempat persiapan. Tulis tuan-tuan, dunia ini tempat apa dia? Meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Harta yang kita cari daripada muda sampai tua, kita nak pergi ke siapa? Nak bagi siapa harta tu? Hak realiti cakap ni. Jangan marah lah. Pasal tengok menara tu kosong lagi kepala dia tu. Kau ada dah? Anda dah. Kau tak cukup lagi ke apa dia? Abang ni berapa ya lagi tak cukup?
Juta 500,000 lagi ada. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan dunia ni nak suruh jadi hak kita ke jadi hak orang? Tu nak tanya sikit. Harta hak kita kumpul daripada muda sampai lah ni, pencen ke diri dah. Dah, kerja pencen dah. Tambah lagi dengan projek-projek lain. Kita nak suruh jadi hak kita ke hak orang? Jawab dah nak dengar. Hak orang? Tu soalan tu. Harta tu nak jadi milik kita ke milik orang? Milik orang, asipel lagi. Jangan. Nak suruh jadi hak kita? Mari jumpa tu email. Berapa lagi tak cukup masjid kita ni? Masya Allah, tabarakallah. Kata Nabi SAW, hak manusia cakap mali, harta aku. Nabi SAW kata, hartamu, hakmu makan, itu harta kita. Yang kita pakai sudah lusuh, harta kita. Hak kita sedekah, hak tu hak kita. Wa ma siwa zalik, lain daripada tu harta orang belaka tu. Lah ni kita sayang kita ke sayang orang? Anak saya baik ustaz, kalau saya mati dia buat kebajikan, agak-agaknya berapa banyak dia beri? Berapa banyak? Jarang anak jumpa, bukan tak ada. Ada seorang muda lagi orang mari, dia kata ustaz saya nak jumpa. Kata saya silakan. Dia mari bawa tunjuk sampul. Dia kata dia baru sudah bagi harta pusaka. Hak ni bahagian dia. Habis saya nak pulang ke balik kepada arwah. Masya Allah tabarak. Tak ambil duit, suruh wakaf kepada ayah dia hak mati. Kita kata Masya Allah, sejuklah perut mengandung anak lagu ni. Masya Allah. Ni tak tahannya pada celek mata ni. Mana lagi hak ayah tinggal? Oh nyokok orang ambil. Susuk mana ni pula ni? Abal habis adik beradik kita. Tuan-tuan, kalau nak suruh jadi harta kita, hak milik kita, sedekah. Tak kira masjid ke mana? Dia kata ustaz, lo ni hospital mahal. Kalau kita bagi kan tak ada duit pula saat nak beli ubat. Kita kata Allah Ta'ala beri kepada kita 1/3 daripada harta kita, masih lagi kita milik. Berapa? 1/3. Dengan cara mana? Wasiat. Tulis wasiat saja. Kalau aku mati, 1/3 harta aku lillahi ta'ala. Wasiat. Anak pun ingat kau boleh juta seorang. Wasiat pula orang tua ni. Tapi wasiat tu biar bertulis, biar ada hitam putih, pergi tulis di pejabat lawyer atau pejabat apa ni yang resmi. Takut bimbang anak-anak kita menyesalah buat tak nampak. Jangan main fitnah pada dia. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita bertamat. Kalau tuan-tuan nak mengaji betul-betul masalah penyakit dunia ini, ialah kita boleh baca dalam kitab kita Penawar bagi Hati, insya-Allah. Baiklah, penyakit tahu dah, punca apa sudah tahu. Apakah ilaj, apakah ubat untuk kita nak mengembalikan balik izzah kita ni, nak hilang penyakit wahan? Yang pertama, kita kena belajar ilmu tentang hakikat dunia. Jangan belajar ilmu hakikat marifat. Kalau ini akhir sekali tak semaya buat dia tu duk mai pakai niat apa noh. Lama dulu dia panggil ilmu isi. Ilmu isi. Raja dengar kau ajar ilmu isi. Mana ya dulu? Kawasan mana? Dia ingat ilmu isi. Anak ingat tu arwah ayah ni cerita majlis agama suruh dia pergi berdebat dengan buat ilmu isi. Tak ingat apa. Masa tu kita budak-budak lagi. Orang tanya dia, ada kau tu guru ilmu isi? Dia kata ada. Isi berapa? Isi neraka. Mudah orang tua dia beri. Mungkin tak semaya buat tu. Dia pakai niat ya maya. Jangan main. Jadi kita nak ilmu yang betul-betul rasikh, ilmu yang kita belajar, barulah insya-Allah kita kena hakikat dunia. Kita pun tidak kejar dia, tapi kita tidak lepas. Sebab Allah ajar kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua kena ada. Baik, yang ketiga, kita kena ihtiqar dunia, pandang lekeh kepada dunia, pandang lekeh. Kalau ada orang lain, hebat dia kaya, aku nak seperti dia juga. Untuk apa? Tak. Tanya, untuk apa? Untuk nak suruh banyak mereka cari dalam kubur esok. Oh, ada hak Nabi kata boleh kita nak jadi seperti orang itu. Bila orang kaya infak. Kita kelih dia ni Allah, duit banyak. Kita kata aku nak jadi kaya juga seperti dia kerana nak infak fisabilillah. Tapi kalau tak jadi kaya dengan sebab niat tadi, kita rugi ke tak rugi? Tanya aja kita, rugi? Tak
rugi sebab kita ada niat. Aku nak infak, oleh kerana tak dapat, alhamdulillah kita sudah niat, kalau dapat nak infak, kita boleh pahala niat. Alhamdulillah, itu penting pahala. Yang ketiga tanda, kita berfikir dunia ni sangat cepat hilangnya. Sangat cepat hilangnya. Ada orang pergi ambil duit riba 1 juta, nak besar bangun, nak besar dia punya perniagaan, Masya Allah, tabarakallah. Siap lulus, riba sudah jalan, dia sudah masuk kubur. Apa faedah? Munduk berentak dengan malaikat dari kubur, harta kemewahan ditinggal kepada anak-anak atas dunia. Apa faedah kita? Patutlah kalau kita mikir hak ni, insya-Allah tuan-tuan kita tak akan tomok dengan dunia, sebab kita tahu tanggungjawab di hadapan kita sangat berat, sangat bahaya. Yang keempat, tanda ubat yang keempat, al-qana'atu bil yasir. Kita letak dalam hati kita ni, kita rasa berpada dengan apa yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Allah. Jangan pakai tak kerja, jangan. Aku tak kerja dah pakai tawakal, itu tak ada. Itu bukan tawakal, dia panggil tawakul. Itu salah mengikut Islam. Al-qana'ah bil yasir. Yang kelima, tadabbur. Kita kena berfikir tentang akhir kesudahan dunia tu nak gimana. Tak ada gimana kan. Tadi Nabi buat bandingannya seperti makan comel setara mana, menu mahal setara mana, dia ketandahlah dia kan. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara yang besar lagi, kita kena mikir tentang nikmatnya syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak atas dunia tak dapat, kita kata insya-Allah dalam syurga nanti tidak ada perkara yang kita nak tak dapat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita selalu baca ayat Quran yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni leka, lara, lalai sehingga dia pergi kubur. Bila pergi kubur, masuk dalam kubur, ada faedah lagi? Ada faedah? Tak ada faedah. Ada setengah ulama tafsir kata, laranya kita dengan dunia ni hatta zurtumul maqabir, mungkin ziarah kubur pun tak rasa apa. Allahu akbar. Hari ni kita pikul orang mati, kita tanam orang mati, kita ikut jenazah ke kubur, kita balik tu berfikir ke tak berfikir? Kau tak mikir apa nak? Ada setengah orang tu nakal, dia mikir lagu lain. Dia kata apa? Mati pula orang kapal kita ni 3 malam tak masak. Ni bahaya ni masa memikir dunia. Sepatutnya 3 malam kita tak lalu makan sebab kawan kita mati. Allah, kenapa kemurungnya tu? Kalau dia mati, aku dengan dia dekat ya umur sebaya ni. Rasa penyakit banyak kita pada dia. Ni dok ni pakai tak nampak hal tu, dok nampak 3 malam tak masak. Ini bahaya. Kita kena ingat. Jadi para jemaah sekalian, Allahu akbar. Seorang ulama, tanda sekilah kita ambil kata-kata hikmah daripada para ulama salafus salih, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan seorang khalifah. Waktu nak mati tu kebetulan dia duduk jengok, tengok ada orang duduk dobi baju, duduk basuh kain, peruh dengan tangan sambil buka ada mesin. Dia kata, kalau aku tak pegang jawatan besar ni, pada yang duduk merah kain gini, tak banyaklah soalan aku depan Allah. Nak kata apa? Bila sampai keluhan dia ni kepada seorang ulama, nama dia Abu Hazim. Abu Hazim ni orang ahlul hikmah, ulama besar. Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan orang kaya bercita-cita nak jadi macam kita dekat nak mati, dan kita nak mati kita tak bercita-cita nak jadi sepolia. Masya Allah, tabarakallah. Faham ayat dia tu? Ayat ni ayat hikmah. Maknanya orang kaya mana pun dekat nak mati dia mikir, kalau aku miskin tak banyak tanggungjawab, tak banyak nak kira depan malaikat. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, banyak sangat kata di para ulama. Al-Qurtubi kata, i'lam annal maut, mati itu sendiri adalah merupakan suatu khatib, ucapan. Sepatutnya macam ni sedih kita hari ni. Apa dia sedih? Sedih kita hari ni, kematian tidak menjadi ubat.
penawar kepada kerakusan hati kita. Maka disitulah para jemaah sekalian, di antara tanda tuan-tuan, orang tanya Syekh dalam hadis Nabi tersebut, bagaimana kita nak lembutkan hati kita daripada kerakusan dunia. Dia kata ingat kemati dan kita kena pergi ziarah kubur. Dia kata buat kita ni setiap minggu pergi ziarah kubur, tak jadi pun. Nak jadi warnanya duduk ziarah kubur dalam ni, luar orang duduk ngidam siap dah makan ni, jadi ke acara pula lah. Kita pergi kubur sore-sore malam-malam, boleh ke tak ni? Sore malam berani pergi? Berapa senyumnya? Anak terang ambo tanya dah orang hak rumah dia tepi kubur, kata pak cik lama mana duduk di sini? Sepagar betul dengan kubur. Dia kata lama dah, jak bodoh lagi duduk sini. Kata berapa kali kena ketuk pintu, mana lepas pada tanah banyak tu orang mari ketuk pintu malam. Ya tak ada lagi. Patut orang kata beratuk, karut lah kau tu, tak ada ke apa. Kita hak tak pergi jaga-jaga ni jadi takut. Pasal apa? Hak takut tu lah patut kita pergi, baru jadi ubat. Dia tu tak jadi ubat dah, dia tu engkau rumah dia tepi kubur, takut ubat apa lagi? Dalam bahasa Arab kata ma li jurhin bimayyitin ilam, orang mati kita pergi toreh dia tak sakit. Aca kita orang mati kita pergi kutir dia, beraduh tak beraduh? Demikianlah kita, bila hati sudah mati, marilah gapo dia pun tak terasa. Jadi para jemaah sekalian, di antara ubat yang kita boleh menawar supaya kita tidak tomok pada dunia ni, kata di Abu Darda, tulis kata ini terakhir semati ni. Kata di Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata 3 perkara yang menyebabkan aku ketawa, 3 perkara yang menyebabkan aku menangis. Tanda aku boleh ketawa dengan sebab tengok kita ni bercita-cita besar dengan dunia, sedangkan mati duk ikut kita, nak lagi. Allahu Akbar. Kita lupa daripada kematian, mati tak lupa kita. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tulis ke tu? Yang aku ketawa maknanya senyum kita tengok pada dunia ni, kita tomok ke dunia sedangkan mati ikut kita. Satu, kita lupa daripada mati sedangkan dia tak lupa kepada kita. 2, yang ketiga, kita boleh ketawa suka juga ha-ha mengilah, kita tidak tahu adakah kita sudah diredai oleh Allah ataupun tidak. Allahu Akbar. Yang aku nak menangisnya ketika berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, sahabat Nabi. Yang kedua, ketika sakaratul maut mari, adakah aku mati dengan husnul khatimah ataupun tidak. Dan waktu aku bangkit di akhirat esok, aku ni ke syurga atau ke neraka. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata-kata sahabat Abu Darda, nama dia Uwaimir radhiyallahu anhu. Kita pun kalau ambil kata-kata ni mikir tak, kita ni kalau mati syurga ke neraka tak tahu. Nah, kita nak mati boleh mengucap ke tidak, husnul khatimah ke tidak, barulah kita rasa runtuh, keegoan kita ni akan runtuh, perasaan kita hak tomok ke dunia juga akan hilang, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita